亲爱的天父上帝，我们再次向你感恩， Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur padamu. 因为主你给我们这样的恩典来聆听你自己的话， Karena Tuhan, Engkau sungguh beranugerah pada kami untuk mendengar firman-Mu. 是我们所不配得的。 Ini adalah hal yang tidak layak kami terima. 所以主要求你此时此刻来谦卑我们的心， Tuhan, kami mohon saat ini juga berikan kami kerendahan hati. 无论是讲的还是听的，我们都交托在你的手上， Kami serahkan setiap orang ke dalam tangan-Mu, baik yang menyampaikan firman-Mu ataupun yang mendengar firman-Mu. 帮助我们借着你自己的话语， Tolonglah kami ya Bapa melalui firman-Mu saja. 使你的名今天得荣耀， Nama-Mu dapat dipermuliakan hari ini. 使你的众百姓今天能够得到造就。 Juga agar umat-Mu hari ini dapat bertumbuh oleh firman-Mu. 或许我们中间今天有慕道友的，也求你赐福给他们， Kiranya Kau juga memberkati di tengah kami orang-orang yang baru mungkin pertama kali datang ataupun juga yang baru mendengar firman-Mu. 使他们能够认识你。 Agar kiranya mereka juga dapat mengenal Engkau. 奉耶稣基督的名祷告， Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin. 在座的弟兄姐妹，有见过被鬼附的人没有？ Bapak Ibu sekalian, apakah pernah ada di antara kita yang melihat orang yang dirasuki setan? 你知道他们有哪些特征吗？ Apakah Bapak Ibu tahu orang yang dirasuki setan akan memiliki gejala seperti apa? 我其实准备这个主题的时候呢，我就特别去 YouTube 去找了一下。 Hari ini demi mempersiapkan khotbah hari ini, saya bahkan sampai mencari orang kerasukan setan di YouTube. 有的呢喜欢这个胡言乱语，讲很多； Saya melihat ada orang yang kerasukan setan lalu akan berbicara hal-hal yang sulit dimengerti. 有的喜欢自残的， Ada orang yang bahkan melukai diri mereka sendiri. 还有这个印尼被鬼附呢就很特别，他们会跳舞的这种， Lalu saya lihat orang di Indonesia ada yang kerasukan setan malah mulai menari. 还有很多其他的形式。 Dan juga ada gejala-gejala yang lainnya. 但是呢，我大概总结了3点是他们共有的。 Tapi yang saya simpulkan adalah semua orang yang dirasuki setan mempunyai 3 gejala umum. 第一点，往往力气很大， Yang pertama adalah yang dirasuki setan biasanya mempunyai kekuatan fisik yang sangat 因为有 besar. 超自然的力量在他身上。 Karena ada kuasa supranatural yang menguasai mereka. 第二点呢，他们往往意识是很恍惚的， Yang kedua, mereka yang kerasukan setan biasanya akan memiliki kebuyaran dalam pikiran mereka. 第三点很重要，所有被鬼附的人，他一定认识耶稣基督。 Gejala yang ketiga yang paling penting adalah semua orang yang dirasuki setan akan tahu siapa itu Yesus. 2000年前，耶稣来到一个地方叫格拉森， 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke sebuah tempat bernama Gerasa. 那个地方是受到西罗的这个文化影响很重的地方。 Gerasa ini telah dipengaruhi oleh budaya Greco-Roma, Yunani Roma yang sangat-sangat banyak. 所以他们拜偶像，拜很多的神明。 Maka tempat itu banyak sekali orang yang menyembah berhala. 撒旦在那里的工作非常的强。 Dan demikian pekerjaan setan di tempat itu sangatlah besar. 根据圣经记载呢，在那边就有这么一个人，他竟然被一整个军团的鬼给附着。 Alkitab mencatat di tempat itu ada seseorang yang dirasuki oleh sekelompok setan, bahkan sepasukan setan. 今天我们就要来看，当这样的一个人遇上耶稣基督的时候，会产生什么样的火花呢？ Hari ini kita akan bersama melihat orang yang seperti ini yang dirasuki setan ketika bertemu dengan Tuhan Yesus akan menghasilkan interaksi seperti apa. 我们一同翻开圣经到马可福音的第5章， Mari kita bersama membuka Injil Markus pasal ke-5. 请大家一同翻开圣经，无论电子版还是纸质的，到马可福音的第5章。 Mari kita membuka Alkitab kita, baik Alkitab buku ataupun Alkitab digital. Kita membuka Injil Markus pasal 5. 翻到之后，我们看1到13节。 Mari kita bersama Injil Markus 5 ayat 1 sampai 13. 由我先为大家诵读，然后请 Henry 弟兄来翻译。 Bapak Vikaris akan membacakan terlebih dahulu dalam bahasa Mandarin, lalu penerjemah akan membacakan dalam bahasa Indonesia. 马可福音第5章1节，上帝的话这样说：他们来到海那边格拉森人的地方，耶稣一下船，就有一个被鬼附着的人从坟茔里出来迎着他。那人常住在坟茔里，没有人能捆住他，就是用铁链也不能，因为人屡次用脚镣和铁链捆锁他，铁链竟被他挣断了，脚镣也被他弄碎了，总没有人能制服他。他昼夜常在坟茔和山中喊叫，又用石头砍自己。他远远地看见耶稣，就跑过去拜他，大声呼叫说：至高神的儿子耶稣，我与你有什么相干？我指着神恳求你，不要叫我受苦。是因耶稣曾吩咐他说：
污鬼啊，从这人身上出来吧。耶稣问他说：你名叫什么？回答说：我名叫群，因为我们多的缘故。就再三的求耶稣不要叫他们离开那地方。11节，在那里山坡上有一大群猪吃食，鬼就央求耶稣说：求你打发我们往猪群里附着猪去。耶稣准了他们，污鬼就出来进入猪群，于是那群猪闯下山崖，投在海里，淹死了。猪的数目约有2000。Markus 5 ayat 1-13, demikian firman Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Lalu Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. 今天我要传讲的主题叫做坟茔里的盼望。 Tema khotbah saya hari ini adalah pengharapan di pekuburan. 我会结合刚刚鬼附的3个特征， Saya akan berpusat pada 3 gejala orang kerasukan setan tadi. 分别来传扬死亡、盼望以及救恩这3个大点。 Dan melalui 3 poin ini saya akan menjelaskan 3 hal, yaitu kematian, pengharapan, dan keselamatan. 我们看第一点，死亡。 Mari kita lihat poin pertama dulu, kematian. 请大家注意1到5节的内容。 Mari kita melihat ayat 1-5. 为了讲道方便的，我们暂且称这个人被鬼附的称他为群。 Untuk memudahkan khotbah hari ini, saya akan menyebut orang yang kerasukan setan ini sebagai legion sesuai namanya. 因为在它里面有很多的鬼附着。 Karena di dalam dirinya ada sepasukan roh jahat yang merasukinya. 各位，这个群很特别，它跟我们的生活环境完全不一样。 Si legion ini sangat unik karena lingkungan hidupnya sangat berbeda dengan kita. 圣经说他是住在坟茔里面。 Alkitab mencatat dia tinggal di pekuburan. 各位，坟茔是什么地方？ Apakah itu pekuburan, Bapak Ibu sekalian? 坟茔是埋葬死人的地方。 Pekuburan adalah tempat orang mati dikuburkan. 在犹太的一个文化中呢，如果是有人接触到这些死的，不管是人还是各样的一些的尸体， Di dalam budaya orang Yahudi, bila ada orang yang secara langsung atau tidak langsung telah menyentuh bangkai ataupun jasad, 都会被算为不洁净。 orang demikian akan dihitung sebagai orang yang najis. 其实，在其他很多的一个文化里面，都不会主动去接近这样死人的。 Sebenarnya di banyak macam budaya di dunia ini juga akan terwujudkan orang yang menjauh dari jasad ataupun bangkai. 即便在我们现在所在的印尼这个地方，有这个家坟的习俗，也就是把死人葬在自己的院子里。 Walaupun di Indonesia ada suku-suku yang mempunyai kebiasaan untuk memakamkan keluarga di pekarangan rumah sendiri, 但他们对亡灵无非也是敬而远之。 tetapi budaya sedemikian pun juga akan menjaga jarak dengan arwah-arwah orang mati. 所以坟茔基本上是被社会所边缘的一个地方。 Itu berarti pekuburan dalam berbagai macam budaya adalah tempat yang dijauhi oleh masyarakat. 如此呢，住在其间的这个群应该也就成了人眼中好像是一个活死人一样。
Demikian, si legion ini yang tinggal di pekuburan, dengan demikian dilihat oleh orang banyak juga bagaikan orang hidup, tapi sebenarnya tidak beda dengan orang mati. 当然，我相信并非是这个群的亲朋好友故意去冷落他， Tapi saya rasa teman-teman keluarga dari si legion ini bukan sengaja menjauhi dia. 因为我们看1到5节的时候，你会发现圣经说，人屡次捆锁他，总没有人能制服他。 Karena di ayat 1 sampai 5 dicatat bahwa dia sudah sering dibelenggu dan dirantai, ayat keempat. 这个暗示我们很有可能群曾经有求于他们的帮助。 Ayat ini menunjukkan bahwa si legion ini mungkin sekali sebelumnya sudah pernah meminta tolong kepada orang-orang di sana. 但是看样子是没有办法帮助他。 Tetapi orang-orang di sana sepertinya tidak sanggup menolong dia. 于是呢，就根据路加福音8章29节的平行经文，圣经暗示我们他是被污鬼就赶到那个坟茔里面。 Dan kalau kita melihat dari Injil yang paralel, yaitu di Injil Lukas pasal 8 ayat 29, mencatat bagaimana si legion ini sebenarnya bukan karena kemauan sendiri ke pekuburan, tapi karena memang didesak oleh roh jahat yang ada di dalamnya. 如果我们设身处地，如果你是那个群的话，我想那个时候群的心可能也是跟着这些坟茔里的死人一同死了。 Kalau kita mencoba mengimajinasikan diri kita sebagai si legion ini, mungkin kita dapat berusaha mengerti bagaimana hati si legion mungkin sudah putus asa, sudah dingin, dan bahkan sama seperti lingkungannya, pekuburan sudah mati. 另外，我们在看这部分圣经的时候，你会发现圣经告诉我们，群它不但力气大到脚镣和铁链都能够破坏，它还昼夜的喊叫，然后用石头来砍自己。 Kita melihat Alkitab mencatat si legion ini bukan hanya mempunyai kekuatan fisik yang besar dan dapat lepas dari belenggu dan rantai, tetapi dia juga siang malam berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. 请问他为什么要这样做？ Mengapa dia berbuat demikian? 为什么？ Mengapa? 是不是因为这个鬼想伤害他？ Apakah karena roh jahat dalam dirinya yang mau melukai si legion ini? 有可能。 Mungkin juga demikian. 有没有另外的可能是他想要伤害里面的鬼？ Atau mungkin tidak, dia sendiri yang mau memakai cara ini untuk melukai roh jahat di dalamnya. 也难说，因为他实在太痛苦了，圣经没有明讲。 Ini juga mungkin, tapi Alkitab tidak menulis dengan jelas. Alkitab hanya menyatakan dia sangat menderita. 但是不论是哪一点，我们可以确定一点， Tetapi baik kemungkinan yang manapun, ada satu hal yang pasti, 他这样做是因为他非常的痛苦， yaitu si legion berbuat demikian karena dia sangat menderita. 他没有办法靠自己挣脱撒旦的权势。 Dia tidak sanggup lepas dari kuasa setan dengan kemampuan dirinya sendiri. 我不知道在座这么多人，几百号人，你们有没有被鬼附过？ Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian, ratusan orang di tempat ini, apakah ada yang pernah dirasuki setan? 但是我要讲，其实我们在座的每一个人跟这个群很像的。 Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kita semua di tempat ini sangat mirip dengan si legion 我们 ini. 都在撒旦的权势之下，没有办法自救的。 Kita semua hidup di bawah kuasa setan dan kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita. 圣经告诉我们，全世界都窝在那恶者的手下。 Alkitab mencatat bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, si setan. 用姐妹各位朋友，这是一句大实话来的。 Ini Bapak Ibu sekalian adalah sebuah fakta yang besar. 你去看这个社会就知道了， Kalau kita melihat masyarakat ini pun juga berada di bawah kuasa si jahat. 什么腐败啦、权力滥用的问题， Termasuk ada masalah penyalahgunaan kuasa dan juga korupsi di dalam pemerintah. 大小官员的贪污， Lalu baik itu aparat pemerintah yang besar ataupun yang kecil, mereka pun juga terlibat dalam korupsi. 权钱权色的这样暗箱的操作的交易。 Dan banyak juga hal-hal yang seperti pungutan liar dan juga ada transaksi-transaksi gelap, termasuk uang dan seks. 或者在座有哪一位，特别是成年人，当你点开色情网站的时候，你好像心里面清楚知道说，哇，这个本质上它是黑色产业，我好像成为了一个消费者，我要马上停下来。 Lalu ada berapa banyak di antara kita, terutama yang orang dewasa, ketika kita sedang melihat internet, lalu ada undangan ataupun kita sendiri yang masuk ke dalam situs pornografi, ada berapa banyak di antara kita yang dapat menjaga diri kita dan mengingatkan diri bahwa ini adalah kejahatan dan saya harus berhenti. 很少见的。 Sangat sedikit orang Kristen yang sanggup menjaga kekudusan. 各位，难道我们不知道这些是错的吗？ Bapak Ibu sekalian, apakah kita tidak tahu hal-hal ini adalah salah? 你说，哎呀，财弟兄啊，整个大环境逼迫，没有办法，我们也只能这样。 Mungkin saudara berkata, ayah Bapak Vikaris, memang lingkungan kita sudah seperti ini, apa yang dapat kita lakukan? 其实不是哈，这只是你找借口。其实我们的肉体很享受，
Sebenarnya ini hanyalah alasan kita, karena kedagingan kita pun juga ikut bersama menikmati segala keberdosaan ini. 各位，我们不得不承认，我刚刚讲了，我们和这样我们在读的这个群很像。 Yang ingin saya tekankan adalah kita semua harus mengakui kita sangat mirip dengan legion yang tercatat di perikop 即 ini. 便在人看起来你能够挣脱这些捆锁，你甚至用石头砍自己，力气大到不行。 Meskipun di mata orang kita kelihatan seperti orang yang kuat, kita sanggup untuk lepas dari belenggu dan kita kelihatannya sangat berada dalam kondisi prima. 你看起来很厉害， Kita kelihatannya sangat hebat, bahkan melukai diri kelihatan tidak berluka. 但是这些事情无非显明一件，就是撒旦的权势正在影响着我们。 Tetapi kekuatan kita secara permukaan justru menyatakan bahwa kuasa setan telah sedalam-dalamnya menguasai kita. 它最终要驱使你的灵魂进到那个坟茔里面，在那里等死。 Dan kuasa roh jahat akan terus-menerus mendorong kita sampai ke dalam pekuburan dan berada di dalam lingkungan tersebut sampai kita mati. 好消息是，在人看来毫无盼望的，在上帝那边，他的计划未必如此。 Tetapi ada kabar baik, yaitu apa yang kelihatan mustahil di mata manusia justru sebaliknya bagi Tuhan sangatlah mungkin. 先知以赛亚这样说： Nabi Yesaya berkata, 在黑暗中行走的百姓看见了大光，住在死荫之地的人有光照着他们。 bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. 各位朋友，特别是慕道友们，我今天要开门见山的说，耶稣他就是那个大光。 Bapak Ibu sekalian, terutama bagi kita yang mungkin belum percaya, saya ingin berkata dengan jelas bahwa Yesuslah terang yang besar yang bersinar itu. 等一下，我们不仅看到耶稣要照进这个群的坟墓，他也同样会照进你的坟墓。 Nanti kita akan melihat bagaimana Yesus bukan hanya membawa terang ke dalam pekuburan si legion ini, Yesus juga membawa terang ke dalam pekuburan kita masing-masing. 接下来我要讲第二个主题，就是盼望。 Berikutnya saya akan masuk ke poin yang kedua, yaitu pengharapan. 在我们把注意力集中到6到10节之前，我们先来看一处的经文，在第2节前半段。 Mari sebelum kita melihat ayat 6 sampai 10, kita kembali lagi memperhatikan ayat kedua yang tadi kita baca. 第2节的前半段，圣经说，耶稣一下船就 Ayat kedua mencatat, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah demikian-demikian. 原文用的是立即， Dalam bahasa aslinya baru saja itu sebenarnya adalah seketika, langsung. 这个词马可常常用，它常常表示耶稣工作的繁忙，以及他服侍的那个对象有非常迫切的需要。 Hal ini sering dipakai, kata ini sering dipakai oleh Markus untuk mendeskripsikan bagaimana Yesus yang sangat sibuk dan juga betapa urgensinya orang yang dilayani oleh Yesus. 我们再看第2处的经文，在第6节， Demikian kita melihat ayat ke-6. 圣经说，这个群他远远的看见耶稣，就跑过去拜他。 Ayat 6 mencatat si legion ini melihat Yesus dari jauh, langsung berlari ia mendapatkan Yesus dan menyembahnya. 请注意啊，各位，这个立即、远远的、跑这3个词，在同样平行的经文马太以及路加福音中间是没有出现的。 Mari kita melihat lagi dari ayat kedua dan ayat ke-6 bagaimana dicatat baru saja, langsung, lalu dari jauh dan berlarilah. Ketiga kata ini bila kita melihat Injil paralel di Matius dan Lukas, mereka berdua tidak mencatat beberapa kata kerja ini. 换句话说，不同于作者马太以及路加，好像侧重要把耶稣的权柄高过一切邪灵的势力这样的显出来。这边开门见山的宣告，耶稣就是福音。 正如马可福音1章1节所说的，这个作者马可，他要暗示所有的读者一件事情。 Maka kalau kita melihat demikian sebenarnya Injil Matius dan Lukas lebih menekankan kuasa Yesus yang telah melampaui kuasa jahat, tetapi di Injil Markus di sini dengan ketiga kata kerja ini justru menyatakan bahwa Yesus yang adalah Injil, yang adalah kabar baik itu sungguh berharga di mata si legion dan dia mau langsung mencarinya, dan ini juga sesuai dengan apa yang menjadi poin utama dari Injil Markus yang dicatat di pasal pertama ayat pertama. 他告诉我们，这个群。 他非常非常需要耶稣的拯救。 Demikian, melalui kata-kata ini, Markus menyatakan bahwa si legion ini sangat-sangat urgensi butuh Injil, yaitu Yesus sendiri. 我们常常看医病赶鬼这一类神迹的时候，你好像只看说啊，上帝的这个全能太厉害了。 Ketika kita melihat misalnya ada mujizat orang disembuhkan dari penyakit, mungkin kita seringkali hanya berfokus pada, wah kuasa Tuhan sangat besar.
其实我们是常常忽略人的感受的。 Tapi seringkali kita mengabaikan perasaan orang yang terlibat. 弟兄姐妹，我们完全有理由相信，格拉森虽然是一个外邦之地， Bapak Ibu sekalian, meskipun Gerasa ini adalah tempat orang kafir, 但是它是处在加利利海的东边。 tetapi tempat ini berlokasi di sebelah timur Danau Galilea. 在加利利海的西边呢，耶稣的大名早就被传得沸沸扬扬了。 Reputasi dan nama baik Yesus sudah pernah tersebarluaskan di sebelah sisi barat Danau Galilea. 也同样传到了东岸。 Tetapi nama baik Yesus sudah tersebar sampai bahkan ke sisi 所以 timur. 我们相信这个群和其他人一样，他早就听闻了，哇，耶稣是上帝的独生爱子，他降世为人，就是要拯救世人的。 Maka kita dapat berpikir bahwa si legion ini juga meskipun dia berada di daerah timur, tapi dia sudah pernah mendengar bagaimana Yesus, nama baiknya, apa yang menjadi karya Yesus, dan juga Yesus adalah juru selamat anak Allah yang tunggal. 这个群尝试了很多的办法，求助人不行，依靠自己更是无法。 Si legion ini sudah pernah mencari berbagai macam jalan keluar, baik itu meminta tolong dari orang lain ataupun memakai kemampuan diri sendiri, semua tidak sanggup membuat dia selamat. 他听说耶稣在西岸医病赶鬼，救助了很多有需要的人。 Tetapi dia mendengar di sisi sebelah barat sana ada yang namanya Yesus yang telah melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang dari sakit penyakit dan juga menyelamatkan orang. 他就开始产生一个信心，里面开始在盼望耶稣来拯救他。 Maka si legion ini mulai timbul, ada iman di dalamnya dan mulai berharap Yesus dapat menyelamatkan dia. 于是他每天都站在坟茔里望眼欲穿， Maka dia setiap hari di pekuburan, dia melihat ke tempat jauh di seberang sana. 期待的这个主，这个救世主，他有一天可以来到这个了无生气的死地。 Dia berharap Yesus sang juru selamat itu suatu hari akan datang ke pekuburan ini, tempat yang tidak ada kehidupan. 耶稣成了群这个人他唯一的盼望。 Demikian Yesus telah menjadi satu-satunya pengharapan bagi si legion 所以 ini. 当这个船还未靠岸，他就远远的看见耶稣来了。 Maka ketika perahu Yesus belum sampai pun, dia sudah dari jauh melihat Yesus. 是盼望已久的那个救主终于来了。 Yaitu juru selamat yang diharapkan sekian lamanya akhirnya datang. 难怪圣经描写，当耶稣一下船，他的脚都还没有站稳的时候，这个群就立即跑过去拜他。 Tidak heran, Alkitab juga mencatat bagaimana Yesus sebelum dia mendarat pun, si legion ini sudah berlari untuk mendapatkan Yesus dan menyembahnya. 这个我觉得让我们很羞愧。今天有很多的人快迟到了，你是跑到教会来聚会。 Hari ini juga hal ini membuat saya berasa cukup bersalah karena saya melihat banyak dari antara kita yang ketika sudah terlambat datang ke gereja pun tidak buru-buru untuk mau 这 masuk. 个群是盼着赶紧快点聚会。 Tetapi si legion ini justru berharap jangan sampai terlambat. 然而，亲爱的弟兄姐妹，群的身体虽然在拜耶稣， Tetapi Bapak Ibu sekalian, si legion ini meskipun tubuhnya menyembah Yesus, 但是他的口里面却喊出来说：“至高上帝的儿子耶稣，求你救救我吧！” tetapi mulut orang ini, si legion, apakah dia berkata, "Ya Tuhan Yesus juru selamat, selamatkanlah aku"? 有没有这样？ Apakah legion berkata demikian? 没有。他说什么？他说：“我与你有什么相干？我指着上帝恳求你，不要叫我受苦。” Dia tidak berkata demikian. Justru si legion ini berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." 这就好比你今天生了大病，你跑去找医生，还是专家门诊哦。 Ini bagaikan ketika hari ini kita sudah sakit dan kita pergi ke dokter dan bahkan mencari spesialis, sudah ketemu spesialisnya. 然后你跟这个专家说：“我与你井水不犯河水，你就不要折磨我。” Tetapi kita justru berkata kepada spesialis itu, "Dokter, janganlah sembuhkan saya, jauhilah diri saya." 这个有点匪夷所思，不是吗？ Bukankah ini hal yang sulit dimengerti? 你明明是去看病的，怎么把来救你的这个医生当成是敌人呢？ Pasien yang pergi mencari dokter untuk mendapat kesembuhan, tetapi mengapa justru melihat sang dokter sebagai musuh? 甚至还这样的惧怕他。 Dan bahkan dia sangat takut dengan dokter ini. 弟兄姐妹，我们要思考为什么会这样。 Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama merenungkan mengapa dia demikian. 注意，我在讲第二点了，还记得鬼附之人的第二个特点是什么？ Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai ke poin kedua. Apakah Bapak Ibu masih ingat gejala kedua dari orang yang kerasukan setan? 意识恍惚。 Yaitu pikiran buyar dan tidak lagi jelas. 没错，我们相信群他真的就是求救于耶稣。
Kita juga demikian melihat si legion dan kita yakin dia memang butuh mencari Yesus. 他是真的盼望耶稣来。 Dia sungguh berharap Yesus datang menyelamatkan dia. 否则的话，各位，如果你是群，你看到一个你都很害怕的人，他远远的过来的时候，你会做什么？ Tentu saja kalau sama seperti bila kita adalah legion dan kita melihat orang yang kita takuti ada mendekati kita, apa yang akan kita lakukan? 你拔腿就跑了，还要跑过去拜他。 Tentu kita akan lari dari orang yang kita takuti itu. Untuk apa kita lari dan menyembahnya? 他就是这样一个可怜的人。 Maka si legion ini sangatlah kasihan. 群难得意识清醒，他知道自己需要耶稣的拯救。 Itu ketika pikiran dia ada sempat jernih dan dia mau mencari Yesus minta selamat. 但当他去寻求耶稣的时候，这个污鬼就开始搅扰他。 Tetapi ketika dia sampai ke depan Yesus, justru roh jahat dalam dirinya mulai 这 mengganggu. 就是撒旦的工作，使我们不得亲近耶稣。 Inilah apa yang setan kerjakan sampai sekarang, terus mengganggu kita agar kita tidak dekat dengan 我 Tuhan. 再说，我们和群很像， Maka yang ingin saya sampaikan adalah kita sungguh mirip dengan si legion ini. 不仅有撒旦的权势，从刚刚我提到的这一系列的例子，从外部来影响我们。 Bukan hanya saja ada godaan dan serangan dari setan dari luar sebagai contoh-contoh yang baru saja tadi saya sampaikan. 还有罪的权势从内部来辖制我们。 Dan dari dalam diri kita juga ada kuasa dosa yang terus membelenggu dan menahan kita. 各位，你千万不要小看他的能力。 Maka Bapak Ibu janganlah kita menganggap remeh kuasa roh jahat. 我们在看圣经的时候，你发现当耶稣问你名叫什么， Kita lihat Alkitab mencatat Yesus bertanya kepada dia ayat 9, siapa namamu? 他回答说：“我名叫群， Dia menjawab, namaku Legion, 因为我们很多。 karena jumlah kami banyak. ”各位，或许你还不清楚这个是什么概念。 Mungkin Bapak Ibu sekalian kita masih belum mengerti konsep apa yang terjadi di sini. 群的原文 legion， 它是表示一个军团。 Legion ini dalam bahasa asli Yunani juga adalah legion yang artinya pasukan tentara. 如果按照当时古罗马的编制的话，一个军团大概有5-6千个人呢。 Dalam sistem Romawi pada saat itu, satu legion, satu pasukan kira-kira 5-6 ribu orang tentara. 根据记载，大卫的3个勇士之一亚比筛，他举枪还杀了300个人。 Kalau kita melihat di perjanjian lama juga ada orang-orang yang perkasa. Misalnya Abisai, perwira dari Daud, dia sekali membunuh 300 orang. 3勇士之首约瑟巴瑟，他一时也才杀了800人。 Lalu kepala dari ketiga perwira Daud yang namanya Isbaal, dia sendiri sekali membunuh musuh bisa membunuh 800 orang. 还有参孙士师用这个驴腮骨，他一个人单挑1000个。 Lalu hakim-hakim Simpson, dia sebagai seorang hakim dengan rahang keledai, dia sanggup sekali membunuh 1000 orang. 而且他在临死的时候，在大滚庙里面最多也就杀了3000个。 Dan dia Simpson ketika dia akan mati, dia juga demikian meruntuhkan kuil Dagon dan pada saat itu pun dia hanya membunuh 3000 orang. 各位，我这样一比较，你可以想象吗？这个在群所面对的，它里面的远远超过这些圣经所描写的大能的勇士啊！ Maka Bapak Ibu sekalian, sadarkah kita dengan adanya orang-orang perwira yang besar ini dibandingkan dengan si legion ini, justru si legion menghadapi jumlah yang jauh lebih besar daripada orang-orang di perjanjian lama. 请问他如何得胜？ Bagaimana caranya legion dapat menang dari pasukan roh jahat yang besar? 各位，和他很相像的我们，要如何去得胜那个在我们里面好像一个 legion 那么多的罪呢？ Bagaimana dengan diri kita yang juga sangat mirip dengan si legion? Bagaimana kita dapat menang dengan berperang melawan jumlah roh jahat yang begitu besar yang juga ada di dalam diri kita? 圣经在以弗所书的2章1到3节说。 Alkitab di surat Efesus pasal 2 ayat 1-3mencatat. 我们是死在过犯罪恶之中，行事为人是随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中所运行的邪灵。我们是放纵肉体私欲的，随着肉体和心中所喜好的去行的。我们是可怒之子。 Efesus 2 ayat 1-3 mencatat, kita dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita hidup di dalam dosa, kita mengikuti jalan dunia ini, kita mentaati penguasa kerajaan angkasa, dan kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita yang jahat. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai Tuhan. 这话是阿门的。 Hal ini adalah hal yang kita amini. 今天有多少的基督徒每个礼拜来到教会？ Hari ini ada berapa banyak orang Kristen yang terus datang ke gereja di hari Minggu. 平时却活得跟世人没有太大差别。 Tetapi setelah keluar dari gereja, setiap hari hidupnya tidak berbeda dengan orang dunia. 大大小小的谎话你没有少说。 Baik itu dusta besar, bohong kecil, kita pasti pernah ucapkan. 做生意的，可能你暗地里的假账没有少做。
Bagi yang berusaha berbisnis, mungkin kita juga mempunyai catatan keuangan yang tidak jujur. 对你员工的失误，你也没有少发火，心里面巴不得你，哎呀，这种人死了算了。 Mungkin kita juga seringkali marah terhadap karyawan kita, rekan kerja kita, dalam hati kita berharap mereka lebih baik mati saja. 说妻子的真的有在凡事上顺服丈夫吗？ Lalu bagi orang-orang istri Kristen, apakah sungguh-sungguh tunduk ke dalam setiap hal terhadap suami? 这圣经讲的啊， Perintah Alkitab adalah istri harus tunduk dalam segala hal 做 terhadap. 丈夫的带着头的美名，有没有做头的榜样呢？ Lalu bagi para suami Kristen, apakah sebagai kepala keluarga sungguh menjadi kepala keluarga yang baik? 青少年窃取了上帝多少的时间，浪费在网络游戏，甚至是沉迷在网络色情里面。 Lalu bagi orang-orang muda, kaum pemuda Kristen, berapa banyak waktu yang telah kita hamburkan, baik itu dalam games ataupun dalam pornografi? 你不要以为年纪变老了，这些试探就没有了。我告诉你，不是的。 Jangan kira semakin usia kita menua, maka godaan-godaan ini akan makin sedikit. Bukan demikian. 一个大概70岁的老男人， Saya pernah bertemu seorang pria usia 70-an. 在我祷告会的时候，我在跪着祷告，连着发来好几条黄色视频。 Lalu ketika saya sedang berdoa di persekutuan doa, saya sedang berlutut, tiba-tiba HP saya berbunyi. Dan ternyata pria tua itu mengirimkan banyak video pornografi ke HP saya. 还好当时我没有插手，这个试探太可怕了。 Saya bersyukur pada saat itu saya masih fokus berdoa dan belum melihat HP. Sungguh godaan dimanapun ada di dalam hidup 有 kita. 个基督教家庭的姐妹，她奶奶把她托付给我来辅导的时候，还很小很小。 Lalu saya kenal ada seorang saudari. Waktu saya kenal dia masih kecil. Dan neneknya yang meminta tolong saya untuk membimbing kerohanian gadis ini. 现在大学毕业了， Gadis ini sekarang sudah lulus kuliah. 前几天发我消息， Lalu gadis ini beberapa hari lalu mengirimkan message kepada saya. 她说：“哥，我发现一件事情， Dia berkata, Koko, hari saya sadar akan satu hal, 我喜欢女的。 yaitu saya ternyata suka sesama jenis. ”哇，她发现这个事情，我发现另外一件事情。 Dia sadar dia suka sesama jenis, saya sadar akan hal yang lain. 我发现我不能只是辅导男人，我现在还得辅导那些不喜欢男人的女哥们儿。 Saya sadar saya bukan hanya sebagai hamba Tuhan, saya harus memberi konseling kepada para pria. Saya juga sekarang harus memberi konseling kepada wanita yang bertingkah laku seperti pria. 各位，你们不要觉得好笑，我是觉得哈，在越来越末后的时代，对传道人的工作是越来越困难了。 Bapak Ibu sekalian, janganlah kita merasa lucu atau saya sedang bercanda. Tetapi semakin dekat kita dengan akhir zaman, justru tanggung jawab seorang hamba Tuhan semakin lama semakin berat. 一个服侍主多年的姐妹打电话给我老婆， Ada seorang rekan pelayanan perempuan yang menelepon istri saya. 哎，青青啊，请为我祷告，我意外怀孕了。 Lalu dia berkata, tolong doakan saya karena saya tidak sengaja hamil. 哇，我们可开心，我们想正要为她祷告的时候，为她祝福了。 Lalu kami kira, dia maksudnya hamil tanpa rencana. Akhirnya dia diberikan anak oleh Tuhan. Ketika kita baru saja mau mendoakan dia, 她说：“请为我祷告，因为我要打掉这个孩子。” tapi dia justru berkata, tolong doakan saya karena saya mau aborsi. 这个能为她怎么祷告呢？我在想， Lalu kami juga bingung bagaimana mendoakan orang untuk aborsi anak. 她说我要打掉，我负担不起。 Dia bilang saya mau aborsi karena saya secara finansial tidak sanggup menghidupi 开 anak. 什么玩笑，弟兄姐妹？ Bapak Ibu sekalian, ini sungguh bukanlah guyonan. 一件雪白的衣服，她岂能够承担得起一点点的物质吗？ Pakaian yang bersih putih, bagaimana mungkin bisa dinodai sedikit pun dengan kotoran? 然而，圣洁的上帝道成肉身，却承担了我们所有人的误会。 Tetapi Allah yang kudus, Allah yang suci bersih itu rela datang ke dunia untuk dinodai oleh dosa-dosa kita. 你说你担当不起，真的是这样吗？ Apakah kita sungguh merasa diri kita tidak sanggup menghadapi hal-hal ini? 我讲了这么多，我发现有胆量讲别人的我却没有胆量讲我自己。 Saya telah mengungkit banyak sekali dosa, tetapi saya sendiri juga sadar saya lebih berdosa lagi dari orang-orang ini. 所以我真的是感觉，我可能比你们是更有罪的。 Saya sungguh merasa bahwa saya sangat mungkin lebih berdosa daripada Bapak Ibu sekalian. 各位，面对这些罪恶的权势， Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi kuasa dosa dan roh jahat, 我相信曾经几时，你可能也像群一样脑袋清醒过。 saya yakin kita juga pernah seperti si Legion, yaitu ketika kita pernah mempunyai pikiran yang jelas. 你凭着心里面这个天良之心跟罪挣扎过。
Lalu kita berusaha dengan hati nurani yang Tuhan berikan, kita melawan godaan dosa. 或许你成功过1次、2次、3次， Dan mungkin kita juga pernah berhasil melawan godaan itu sekali, 2 kali, 3 kali. 但是最终你知道的，我也知道， Tetapi akhirnya kita semua tahu hasilnya seperti apa. 我们还是没有胜过心中那一个像一个 legion 那么多的罪的权势。 Kita pada akhirnya tetap tidak sanggup sepenuhnya menang atas kuasa roh jahat yang jumlahnya sedemikian banyaknya seperti si legion ini. 所幸的是，耶稣拯救世人，不是看我们有什么本事，乃是单凭他的全能。 Tetapi yang patut kita syukuri adalah kita dapat menang bukan karena kemampuan diri kita, tetapi karena bersandar kepada kuasa Tuhan Yesus yang memberi anugerah kepada 所以， kita. 亲爱的弟兄姐妹，我们必须要效法这个群，像他一样坚定的来仰望耶稣基督，我们的灵魂才能够得到上帝的怜悯来拯救我们。 Maka Bapak Ibu sekalian, hendaklah kita juga belajar dari si legion ini. Seperti dia menanti Yesus dan berharap sepenuhnya kepada Yesus. Dan dengan demikian Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada kita dan menyelamatkan 所以 kita. 我要进入第3点，拯救。 Maka sekarang saya akan masuk ke poin ketiga, 我 keselamatan. 们看11到13节的内容。 Mari kita melihat ayat 11 sampai 13. 当耶稣命令污鬼从群的身上出来的时候，这些的污鬼就恳求怎么样，附着猪去。 Ketika Yesus mau menyelamatkan si legion ini, dan justru para roh-roh jahat ini, ayat 12 meminta Yesus untuk dipindahkan ke dalam babi-babi. 有趣的是，这个耶稣他竟然同意了。 Dan yang menarik adalah di ayat 13 Yesus mengabulkan permintaan roh-roh jahat ini. 难道耶稣没有办法会预知这些的猪以后会跳崖自尽，然后引发很多人的反感，最终导致耶稣被赶出去吗？ Tidakkah Yesus Maha tahu? Yesus pasti sudah tahu bahwa roh-roh jahat ini bila dipindahkan ke dalam babi-babi, maka babi-babi itu akan membunuh diri, dan demikian justru menimbulkan banyak konflik di perikop berikutnya, yaitu orang-orang dengan demikian menolak Yesus dan mengusir Yesus karena Yesus telah membunuh babi-babi tersebut. 我们看14到17节的内容，就知道耶稣后来被赶出去了。 Ini yang dicatat di dalam ayat 14 sampai 17, yaitu Yesus akhirnya diusir oleh orang-orang setempat. 他当然知道会发生这些事情， Tentu Yesus sudah tahu akan ada konsekuensi ini. 但是各位，耶稣为什么要这样做？ Tetapi mengapa Yesus masih berbuat demikian? 你说，难道耶稣不可以让这些污鬼直接灭亡吗？ Apakah Yesus tidak mempunyai kuasa untuk langsung memusnahkan ribuan roh jahat itu? 我相信耶稣完全有这个权柄， Saya yakin Yesus pasti mempunyai kuasa untuk memusnahkan roh jahat seketika. 但他不这么做，很有可能是因为马太福音的平行经文8章29节告诉我们的。 Tetapi saya yakin Yesus tidak berbuat demikian karena sebagaimana dicatat di dalam pasal 8 ayat 29. 在那边，圣经暗示我们在那个污鬼在向耶稣说话的时候说：“时候还没有到，你就来让我们受苦吗？” Yaitu di Matius 82 ayat 29, di sana dicatat bagaimana setan berkata kepada Yesus, "Mengapa engkau datang sebelum waktunya?" 然而，这个并非重点，弟兄姐妹， Tetapi ini bukan poin utama yang mau saya sampaikan. 因为哪怕不附着猪，耶稣也可以吩咐这个污鬼以其他的形式离开，不就完了吗？ Karena kalaupun roh-roh jahat ini tidak masuk ke dalam babi-babi itu, tentu Yesus pasti punya cara lain untuk mengusir roh-roh jahat itu, bukan? 所以呢，著名的英国哲学家 Bertrand Russell 他就这样说： Maka Bertrand Russell, seorang filsuf ternama dari Inggris, dia pernah berkata, 他说耶稣那样做对猪来讲太不仁慈了。 dia berkata, apa yang Yesus lakukan terhadap para babi ini sangatlah tidak moral. 不但如此，这些猪是养猪人的财产，难道你可以漠视这个养猪人的感受吗？ Dan bahkan dia berkata Yesus terlalu kejam, dan mengapa justru membunuh ribuan babi itu, dan apakah Yesus tidak peduli dengan perasaan pemilik babi-babi tersebut? 他有什么感受？2000头猪， Di sini dicatat 2000 ekor babi demikian mati saja. 在场有没有养猪的？ Di sini apakah ada di antara kita yang pelihara babi, beternak babi? Adakah? 印尼一头猪多少钱？ Apakah Bapak Ibu tahu harga babi di Indonesia? 我不是太清楚，但是我跟我老婆知道，反正每一次买猪肉都差不多一张红的这个， Ikongji. 买1公斤。 Oke. Saya kurang jelas juga, tetapi saya dan istri saya setiap kali ke pasar harganya kira-kira 100.000 per kilo daging babi. 那一头猪的话，可能成熟一点，比要300-400公斤。 Dan kalau misalnya babinya sudah agak besar, agak dewasa, ya mungkin seberat badannya 300-400 kilogram. 2000头你自己去算了，你可能
我估算一下，可能有几十个 M。 Dan kalau ya ada jumlah 2000 ekor babi, maka totalnya kira-kira ya puluhan miliar rupiah saya rasa ya harganya. 所以 Russell 就下了一个结论， Maka Bertrand Russell mengambil sebuah kesimpulan. 他说这就是我不信耶稣的理由。 Dia berkata, karena Yesus berbuat hal ini, maka saya tidak mau percaya pada Yesus. 好像这个理由有一点点充分嘛，我们好像听也是这样。 Kedengarannya alasan ini memang ada masuk akalnya ya. 但是各位，我想讲的是，其实他这个理由是非常的低鄙的。 Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah alasan yang Russell sampaikan sebenarnya sangat tidak masuk akal. 他的这个理由的核心逻辑，其实在2000年前早就已经被提出来了。 Logika dari si Russell ini sebenarnya di dalam Alkitab 2000-an tahun yang lalu sudah dicatat logika yang serupa. 你猜是谁提出来的？ Apakah Bapak Ibu dapat menebak logika serupa itu diutarakan siapa dalam Alkitab? 我讲这句话你就知道了。 Saya akan sampaikan kalimat tersebut dan Bapak Ibu pasti sudah tahu 他说 jawabannya. 这个香膏为什么不卖30两银子周济穷人呢？ Yaitu mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin saja. 谁讲的？ Kalimat ini diucapkan oleh siapa? 犹大，对不对？ Yudas Iskariot, 没 bukan? 错，就是卖耶稣那个犹大讲的。 Betul sekali. Kalimat ini diucapkan oleh Yudas yang akhirnya 他 menjual. 的意思是什么呢？他说：“这变卖香膏，帮助穷人才是应该的嘛。 Yang dimaksud oleh Yudas adalah kita seharusnya menjual minyak itu janganlah dipakai untuk mengurapi Yesus. 言下之意，用在耶稣身上太浪费了。 Itu berarti menurut Yudas terlalu boros dipakai untuk mengurapi Yesus. 那么这个和 Russell 他的理论有什么相通的地方呢？ Dan apakah kemiripannya dengan logika dari Bertrand Russell? 首先，我们看犹大的话，他实际上是披着道德和实用主义的一个外衣。 Yang pertama kita melihat Yudas sendiri dia menyelubungkan dirinya yang sebenarnya adalah pemikiran pragmatisme dan mengejar hal moral yang lebih tinggi. 他似乎在倡导一种更有益的这个资源分配。 Si Yudas kelihatannya sedang berusaha untuk membagikan resources ke tempat-tempat yang lebih benar. 他强调可以量化的经济效益和社会的福利。 Yang Yudas tekankan sepertinya adalah keuntungan milik bersama yang dapat dinilai secara uang. 那我们回过来看 Russell， 他的批判也是这样的。 Tetapi kalau kita melihat dari Russell juga pikirannya serupa. 他就指控耶稣，你其实没有用一种很有效率的，然后呢不会造成巨大损失的方式在赶鬼吗？ Bertrand Russell sedang mengkritik Yesus mengapa tidak memakai cara yang lebih ekonomis, yang lebih menguntungkan orang banyak untuk mengusir roh-roh jahat itu. 他认为让动物死掉，更何况是2000头猪的生命，没有任何必要的。 Mengapa Yesus justru memilih untuk membunuh hewan-hewan yang tidak bersalah 2000 ekor banyaknya bahkan? 其实他和犹大一样，是用一种很世俗的、功利化的标准来衡量。他认为耶稣的行为并非是属于慈善以及合理。 Maka Bertrand Russell mirip dengan Yudas, bagaimana mereka melihat hal ini, hal yang dilakukan oleh Yesus dari sudut pandang untung rugi. Mereka tidak melihat makna sesungguhnya yang ada di balik dari tindakan Yesus. 再者呢，犹大认为不应该将这么昂贵的香膏用在耶稣身上。 Yudas demikian berasa minyak yang begitu mahal untuk apa dipakai hanya mengurapi Yesus saja. 因为犹大他不接受耶稣的神圣价值和属灵意义。 Karena pada dasarnya Yudas sendiri menolak nilai berharga dari Yesus, nilai kekudusan dan pengorbanan Yesus. 他只看重这个香膏的物质价值，以及他自己可以从中获得什么的利益。 Yang dia pentingkan hanyalah nilai materi dari minyak tersebut dan nilai yang dapat dia sendiri dapatkan untuk masuk ke dalam kantongnya. Russell 也认为2000头猪不需要死， Bertrand Russell juga berpendapat 2000 ekor babi itu tidak perlu mati. 因为他就是不接受这个群他的灵魂价值，以及耶稣作为神子的权柄，以及这邪灵被驱逐出去之后，这属灵的胜利都不是他关注的。 Karena Bertrand Russell tidak peduli terhadap berapa berharganya nilai jiwa si legion itu. Dia tidak menganggap berapa agungnya nilai Yesus yang datang sebagai juru selamat. Dia tidak melihat berapa berharganya nilai dari karya-karya 他 Yesus. 看重的是世俗的生命和财产，也就是猪。 Yang dia lihat adalah nilai materi dan nilai harta, yaitu nilai babi-babi 并且 tersebut. 将这个的概念凌驾于属灵的救赎之上。 Dan dia bahkan membuat konsep ini seakan-akan lebih penting daripada nilai keselamatan yang Yesus kerjakan. 你知道圣经怎么样评论犹大吗？ Bapak Ibu sekalian tahu tidak Alkitab bagaimana menilai Yudas? 约翰福音的12章6节，圣经作者他这样说：他说犹大讲这个话，
并不是挂念穷人，那因为他是个贼，又带着行囊，常取其中所存在的。 Alkitab mencatat setelah Yudas mengucapkan kalimat itu untuk menjual minyak, Alkitab mencatat hal itu dikatakan Yudas bukan karena Yudas memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena Yudas adalah seorang pencuri yang sering mengambil uang untuk disimpan dalam kas yang dipegangnya. 很不客气的讲一句 ，Bertrand Russell 他也是一个贼， Saya dengan tidak sungkan berkata, Bertrand Russell pun mirip dengan Yudas juga adalah pencuri. 他是一个采花贼。 Bertrand Russell adalah seorang pencuri hati perempuan. 他经历了4段的婚姻， Karena dia sendiri pernah menikah 4 kali. 第4段老死， Di pernikahan terakhir, pernikahan itu terpisah karena ada yang meninggal. 前3段离婚， Tetapi 3 pernikahan sebelumnya berakhir dalam perceraian. 每一段离婚的原因都是婚外情。 Setiap kali perceraian sebabnya sama, yaitu selingkuh. 他甚至提倡在这个婚姻关系里的这个妻子跟他说：“哎，我们可以各自寻欢哦。” Dia bahkan mendukung suami istri dalam hubungan masing-masing dapat mencari pasangan di luar pernikahan lagi untuk 因 kenikmatan. 为他的哲学思想告诉人，他非常寻求个人的自由和个人的幸福。 Karena filsafat Bertrand Russell pun juga menjunjung tinggi kebebasan diri dan kenikmatan diri. 所以一旦在婚姻中感觉到枯燥、感觉到不和 ，OK， 我们离婚吧。 Maka menurut dia, bila dalam pernikahan sudah merasa bosan, sudah merasa tidak ada lagi sensasi yang baru, lebih baik bercerai saja. 这种人真的是关心那2000头猪的生命和那个养猪人的财产吗？ Apakah orang yang seperti ini sungguh-sungguh peduli dengan harta pemilik babi dan juga nyawa babi-babi tersebut? 我本来真的是没想要讲人家的私生活的， Saya pribadi sebenarnya sangat tidak suka mengkritik hidup pribadi seseorang. 但是他作为一个名人，你自己不信耶稣就算了。 Tetapi Bertrand Russell sebagai figur publik, dia kalau pribadi tidak mempercayai Yesus, itu urusan dia. 他特别选了主日， Tetapi dia justru sengaja memilih di hari Minggu 在英国伦敦的 Battersea 市政厅里面，大言不惭的来控告耶稣的道德罪行。 Dia memilih di hari Minggu pergi ke Battersea Town Hall di Inggris dan secara umum dia langsung mengkritik berbagai macam kesalahan moral Yesus. 还把他的奖章做成小册子，完后呢四处的去发行，去蛊惑人心。 Setelah itu dia menerbitkan naskahnya dan dia membagikan kepada banyak orang untuk terus-menerus mengganggu iman banyak orang. 各位，这总是一个陷害耶稣的行为，跟犹大没有两样的。 Bapak Ibu sekalian, dia demikian sebenarnya juga sedang menjual Yesus. Dia tidak berbeda dengan 所 Yudas. 以他也绝非像犹大要挂念穷人，挂念了那2000头猪以及个人财产的一个问题。 Tentu saja dia juga bukan sungguh-sungguh peduli dengan harta dan juga dengan nilai dari babi-babi tersebut atau nilai yang telah hilang dari pemilik babi. 我讲这一段是要告诉各位，他所挂念的是我们在座的每一个人，你不要信耶稣。 Tetapi yang sungguh dia pedulikan, yang dia anggap penting adalah jangan sampai lebih banyak orang lagi percaya Yesus. 那我不讲太多了，我们简而言之来看这个事情。 Maka dalam secara singkat kita kembali lagi ke perikop ini. 请问猪或钱相比人，哪一个更重要？ Saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, babi yaitu harta dengan manusia mana yang lebih penting? 当然是人，对不对？ Tentu saja manusia lebih penting, bukan? 这一点其实 Russell 也是认同的， Hal ini juga disetujui oleh Bertrand Russell. 但他更多关注的是量，是这个 quantity。 Tetapi yang ditekankan, yang dianggap penting oleh Bertrand Russell adalah kuantitas. 在他的概念里面，2000头猪才换一个人。 Di dalam pikiran Bertrand Russell, dia merasa tidak adil bila kita memakai 2000 ekor babi untuk menggantikan satu orang legion itu saja. 巨额的财产才换一个人吗？ Harta yang begitu besar jumlahnya hanya untuk menggantikan satu orang saja. 虽说人命不可轻贱， Meskipun nyawa satu orang pun juga adalah nyawa, 但是这个量差实在太说不过去了。 tetapi dia tidak dapat menerima kejomplangan kuantitas yang ada 2000 dengan 耶 1. 稣跟他不一样，耶稣关注的是质，是 quality 的问题。 Tetapi Yesus berbeda, bahwa Yesus yang Yesus anggap penting adalah kualitas. 2000头牲畜能换一个灵魂， 2000 ekor binatang bila dibandingkan dengan satu jiwa manusia, 巨额的废铁能换灵魂。 yaitu bagaikan ribuan barang yang sudah rusak yang lebih rendah dapat menggantikan satu jiwa yang berharga. 虽说是条猪命，也值几块钱， Meskipun nyawa babi juga ada nilainya, 但这个质别
没错，但这个质别完全说得过去啊。 Tetapi kualitas yang ada di antara kedua selisih ini sungguh melihat nyawa manusia lebih berharga. 所以根本上 Russell 要拯救的是利益，耶稣要拯救的是人。 Maka yang ingin Bertrand Russell perjuangkan sebenarnya adalah keuntungan. Tetapi yang Yesus ingin perjuangkan adalah keselamatan jiwa manusia. 那么话说回来，究竟为何耶稣要允许这个污鬼附着猪躯呢？ Nah sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Mengapa Yesus mau roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi? 我们要回到2000这个词， Marilah kita lihat dan fokus pada angka 2000. 在3卷的对观福音书里面，只有作者马可记载了2000这个数字。 Dalam ketika Injil Sinoptik, hanya Injil Markus saja yang mencatat angka ini 2000. 我相信他是故意的， Saya yakin Markus sengaja mencatat angka ini. 他要把2000和马可福音的中心思想，也就是耶稣就是福音联系起来。 Markus ingin menggabungkan angka 2000 ini dengan konsep utama, pemikiran utama dari Injil Markus, yaitu Yesus Kristus adalah Injil Tuhan. 也就是说，附在群身上的污鬼有几千只，这对他来讲是痛不欲生的灾祸。除了耶稣之外，无人能拯救。 Yaitu bagaimana si legion ini menderita dari begitu banyak jumlah setan yang mengganggu dirinya, tetapi hanya Injil, yaitu Tuhan Yesus saja yang dapat menyelamatkan dia. 所以呢，这2000头猪群，在耶稣仅仅一句话的命令之下，就被鬼附了，和这个群他多年的痛苦形成一种强烈的反差。 Maka sebagaimana 2000 ekor babi ini hanya dengan kalimat Yesus, satu kalimat saja mereka langsung dirasuki roh jahat. Bila hal ini dibandingkan dengan penderitaan dari si legion selama bertahun-tahun, ini sungguh membuat kontras yang sangat kelihatan. 就此就产生了第一个理由，为什么耶稣允许污鬼附着出去？ Ini juga menjadi sebab mengapa Yesus mengizinkan roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi. 这个就是彰显福音的大能是胜过一切撒旦的权势。 Ini menyatakan kuasa Yesus, kuasa Injil sudah melampaui kuasa setan. 2000只是一个具象化的记号。 2000 ini juga adalah sebuah angka simbolik. 其实如果看2000的话，它从数量上远远不敌那个 Legion 5-6000，对不对？ Karena angka 2000 ini sebenarnya tidak sebanding dengan angka legion pasukan di Romawi yang 5-6 ribu. 但是对群而言，足以以一种视觉化的方式去验证，我身上的这些的鬼真的被赶出去了。 Tetapi angka ini sudah cukup untuk mendeskripsikan penderitaan dan juga kesulitan yang dihadapi oleh si legion dan bagaimana dia lepas dari kuasa yang begitu besar. 第二个理由 Sebab yang kedua mengapa Yesus 是 mengusir, 彰显上帝对群他的爱。 yaitu adalah untuk menyatakan sebagaimana berapa besarnya kasih Yesus terhadap si legion ini. 如 Russell 所言，这个猪的生命，也就是财产，是重要的。 Bagi Bertrand Russell, nyawa babi memanglah penting. 那更何况多达2000头猪呢？这个话是在理的。 Apalagi itu jumlahnya 2000 ekor babi, tentu penting. 所以我觉得不难推出一个结论：既然是这样，那只能证明一点呢，就是上帝更加爱这个群哦。 Tapi justru karena begitu besar selisih jumlahnya, makin menyatakan betapa besar kasih Yesus terhadap si legion itu. 如果在座各位你觉得不公平的话，不妨来做一做一个千年难题。 Bila Bapak Ibu sekalian tetap merasa Yesus tidak adil, mari sekarang saya akan lontarkan sebuah pertanyaan yang tentu kita semua sudah tahu. 就是做华人老公的很痛苦啊，华人儿子也很痛苦。我们常常问一个问题， Yaitu pertanyaan yang sering dilontarkan kepada orang-orang Tionghoa, kepada pria-pria Tionghoa, baik pria Tionghoa sebagai suami ataupun sebagai anak pria. 如果你老婆和你老母同时掉进河里，你先救哪一个？ Yaitu bila istrimu dan ibumu sama-sama jatuh ke dalam laut, siapa yang akan kau selamatkan 现 dahulu? 在改一改，如果你老婆或者你老母跟2000头猪一起掉进河，2000头哦，你先救哪一个？ Sekarang pertanyaan ini kita ubah. Bila istrimu atau ibumu serta 2000 ekor babi jatuh ke dalam laut, yang mana yang akan kamu selamatkan? 答案再清楚不过了，除非你不是人。 Saya yakin bila Bapak Ibu adalah manusia yang normal, tentu jawabannya sudah jelas. 很讽刺的是什么？有的人竟然吃了几十年的英式的培根， Lalu tetapi ironisnya adalah ada orang yang sudah puluhan tahun makan daging babi. English Oh ya. 英式的培根， Oh ya, dan bahkan juga memakan mungkin daging bacon dari Inggris puluhan tahun. 现在呢，却为2000头猪的生命而这个打抱不平。
Tetapi orang yang demikian justru pada saat ini tiba-tiba peduli dengan nyawa 2.000 ekor babi. 我觉得很讽刺哈。 Bukankah ini hal yang sangat ironis? 各位，我刚刚已经提出了耶稣允许乌龟附在2000头猪身上的2个理由。 Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah menyampaikan 2 alasan Yesus mengizinkan roh-roh jahat masuk ke dalam 2.000 ekor babi. 福音的大能以及对这个群他的爱。 2 alasan itu adalah pertama, untuk menyatakan kuasa Injil jauh lebih besar daripada kuasa setan. Kedua, untuk menyatakan cinta kasih Yesus sungguh besar terhadap si 但 legion. 是我要讲这个理由还是次要的， Tetapi kedua alasan ini sebenarnya masih sekunder. 因为耶稣他本人没有就此做出任何的评价和回应。 Karena Yesus sendiri tidak memberi respons terhadap tindakan ini. 重要的是这个事件，弟兄姐妹，它要产生的果效。 Tetapi yang Yesus tekankan adalah hasil dari tindakan ini. 我请各位接着思考，耶稣就是让这些的鬼附着猪群去，这一幕要让谁看见？ Marilah kita sekarang merenungkan. Yesus mengizinkan roh jahat masuk ke dalam babi-babi dengan tujuan apa? Dia ingin menunjukkan hal ini kepada siapa? 让谁看见？ Dia ingin menunjukkan hal ini kepada siapa? Untuk dilihat. 第一个对象是群， Yang pertama, Yesus mau si legion ini sendiri melihat hal ini. 为什么要让群看见？ Mengapa mau si legion melihat hal ini? 是不是好像旧约描写的这个基甸玩那个毛球，湿的还是干的？或者这个多马去探一探耶稣的这个钉痕啊，因着他们的软弱啊，上帝就抚救他们，给他们以一种视觉化的方式，让他们以至于可以相信呢？ Apakah Yesus memakai cara ini karena si legion imannya lemah dan si legion butuh tanda-tanda seperti Gideon ataupun seperti Thomas yang butuh melihat bekas paku di tangan Yesus? Apakah karena ini Yesus baru menunjukkan tindakan secara visual? 恰恰相反， Tidak, justru sebaliknya. 群他从来都没有要求用眼睛我要看见，没有。 Legion tidak pernah meminta saya mau melihat, berikan saya tanda, tidak pernah. 群是因着信就得以看见。 Legion justru sudah beriman dulu baru dia bisa melihat hal ini terjadi. 耶稣说过一句话：“你若信，就必看见上帝的荣耀。” Yesus sendiri pernah berkata, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. 这就是第一种的果效。 Ini adalah hasil pertama dari tindakan Yesus. 耶稣要借此来自证群所信的那一个是真神，从而兼顾他的信心，以至于我们接着往下看的时候，他就开始去怎么样去跟从主了，他甚至去传福音了。 Yesus ingin melalui tindakan ini justru menyatakan bahwa si legion ini mempunyai iman yang sejati dan demikian dia percaya Yesus menyelamatkan dia. Dan setelah itu di perikop berikutnya dicatat bagaimana legion bersaksi bagi Yesus dan mengabarkan Injil. 我们再思考，除了让群看见之外，耶稣还要让谁看见？ Selain itu mari kita merenungkan lagi. Selain untuk menunjukkan kepada legion, siapa lagi yang Yesus mau untuk melihat peristiwa ini? 没错哈，我刚听到那个养猪的，还有其实他叫过来这些人。 Dan ya tadi saya sudah mendengar ada yang menjawab benar, yaitu Yesus ingin pemilik babi dan juga orang-orang yang dipanggil oleh pemilik babi itu untuk bersama melihat hal ini. 各位，这个就带出第二个果效，请注意听了。 Maka marilah kita mendengar dengan seksama, ini adalah hasil kedua dari tindakan Yesus. 第二个果效是要显出对格拉森这个地方的审判。 Yaitu adalah untuk menyatakan penghakiman Yesus untuk kota Gerasa. 通常耶稣会多次出入一个地方去传福音。 Di dalam Injil biasanya kita melihat Yesus keluar masuk di tempat yang sama, di kota yang sama untuk mengabarkan Injil. 但是各位对格拉森这个地方，如果你去查考的话，当耶稣被赶出去之后，圣经再也没有记载耶稣回到那个地方了。 Tapi kalau kita melihat Alkitab mencatat setelah Yesus diusir dari Gerasa, Yesus tidak pernah lagi kembali ke tempat itu. 这是很可悲的事情， Ini adalah hal yang sangat menyedihkan. 意味着格拉森这个地方它再没有恩典。 Itu berarti Gerasa tidak lagi menerima anugerah Injil. 2000头猪的死，我相信是耶稣的策略， Saya yakin 2000 babi yang mati ini adalah strategi Yesus sendiri. 为要借着一部分的人，让全城的人看见神国的大能。确实，养猪的人喊了很多的人过来，对不对？ Jadi yang Yesus ingin kerjakan sebenarnya adalah agar pemilik babi ini serta orang-orang dipanggil melalui mereka melihat tindakan yang begitu ajaib yang Yesus lakukan. 可惜在他们的眼中，他们确实来了，看见了，他们眼中只有利益的得失。 Tetapi orang-orang ini mereka sungguh datang berkumpul dan menyaksikan karya Yesus, tetapi yang mereka lihat hanyalah kerugian finansial. 今天跟很多人一样，
他们其实关心的是自己信了耶稣之后，哎呀，我会不会以前在经营的那些生意这个会不会有问题？ Sama juga banyak orang Kristen pada hari ini, mereka khawatir setelah saya percaya Yesus, apakah saya akan rugi, apakah saya akan mengalami banyak kekurangan. 然后他就告诉你，好了，我会信了，我以后再信。 Nah, maka dari itu banyak orang Kristen berkata, saya akan percaya, tapi nanti saja, di masa depan saja saya nanti baru percaya. 你不要相信这个话，这样的人他们是不在乎耶稣的拯救。 Janganlah kita percaya dengan kalimat-kalimat seperti ini, karena orang-orang yang berpikir demikian, mereka sungguh tidak percaya akan keselamatan dari Yesus. 因此他们就害怕，甚至最后拒绝了耶稣。 Maka mereka memilih untuk takut dan menolak keselamatan dari Yesus. 难怪圣经说，上帝的道是一把两刃的利剑。 Tidak heran mengapa Alkitab mencatat firman Allah adalah pedang bermata dua. 对信的人，福音带来拯救和生命； Bagi orang yang percaya, Injil mendatangkan keselamatan dan hidup baru. 对不信的人，福音带来审判和灭亡。 Tetapi bagi orang yang tidak percaya, Injil mendatangkan penghakiman dan kebinasaan. 不是耶稣喜欢人灭亡， Bukan berarti Yesus suka manusia binasa. 是我们不信，你就失去了生命唯一的盼望，因着自己犯罪而吃自己犯罪结的果子，那就是灭亡，死后还有审判。 Tetapi kita sendiri yang memilih untuk tidak percaya, memilih untuk menerima akibat dari tidak percaya, yaitu tidak selamat dan pada akhirnya binasa di dalam dosa. 最后我必须要提醒一句： Terakhir saya perlu mengingatkan Bapak Ibu sekalian, 自以为信的人你要试一试，你的信心是真的还是假的？ Bapak Ibu yang kita anggap diri kita sudah percaya, hendaklah kita terus menguji iman kita. 还记得鬼附之人的第三个特征是什么？ Masihkah Bapak Ibu ingat gejala ketiga dari orang yang kerasukan setan? 认识耶稣，没错。 Yaitu mengenal siapa itu Yesus, betul. 然而，污鬼他岂是真的认识耶稣是自己的救主，从而大有盼望呢？ Tetapi kita melihat setan-setan pun juga mengenal Yesus. Tetapi apakah mereka mengenal Yesus sebagai juru selamat dan sumber harapan? 他无非认识耶稣是自己的审判主，以至于恐惧战惊。 Tetapi justru sebaliknya, setan hanya percaya kepada Yesus sebagai Allah penghakim, sehingga mereka melihat Yesus, mereka takut. 雅各说：“你信上帝只有一位，你信的不错，鬼魔也信，却是战惊。” Yakobus mencatat, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan pun juga percaya, tetapi mereka gemetar. 各位，这便是假的信心了。 Maka kepercayaan para setan adalah kepercayaan yang palsu. 所以你必须要试验自己， Maka hendaklah kita terus menguji iman kepercayaan kita. 怎么试？ Bagaimana caranya mengujinya? 雅各说：“你们要行道，不要只是单单听到自己气哄自己。” Yakobus memberi kita jawabannya. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar firman saja. 各位在行道这件事情上面，群已经做了很好的榜样。 Maka dalam hal ini kita melihat dalam hal percaya si Legion telah memberikan teladan. 我们看第18节的时候，即便众人都否定耶稣，他竟然还是恳求说：“主啊，我要与你同在，求你与我同在。” Dan si Legion juga menjadi teladan yang baik untuk pelaku firman. Ayat 18, ketika Yesus sudah diusir, tidak ada orang yang mau Yesus lagi, dia justru tetap memohon mengikut Yesus. 各位，我们是这样的人吗？ Bapak Ibu sekalian, apakah kita sanggup seperti Legion ini? 我们在人前明明上帝给了我们机会可以做见证的时候，你在想：“哎呀，怎么办啊？我嘴巴开不了，好像耶稣没有跟你同在一样。” Ketika Tuhan telah memberi kita kesempatan untuk memberi kesaksian di hadapan banyak orang, apakah kita justru merasa takut, kita justru gemetar, dan kita tidak berani membuka mulut? 当人拒绝耶稣的时候，甚至诋毁耶稣的时候，你就很客气：“哦，没事没事，我们有各自的信仰。” Lalu ketika kita mendengar ada orang yang menghina Yesus, lalu mencaci maki Yesus, kita justru memilih untuk tetap senyum-senyum saja. 什么是耶稣的同在？ Dan kita seakan merasa Yesus tidak menyertai kita. 当上帝与你同在的时候，你就有一个必胜的信心，你会为主做见证。 Bila Tuhan sungguh menyertai kita dan kita tahu hal ini, kita pasti juga akan mempunyai keyakinan yang penuh untuk bersaksi baginya sampai mati pun 各位， rela. 我要讲一句，这个群的信心，它甚至都超过了圣徒彼得。 Saya ingin berkata bahwa iman dari si Legion ini bahkan melampaui iman Petrus pada saat itu. 钉十字架的时候，他3次不认主。 Ketika Yesus mau disalib, Petrus menyangkali Yesus 3 kali. 我们常常也是这样的，我们不是讲别人的故事，是从别人的故事看我们自己。 Kita seringkali juga demikian, ketika kita melihat kisah-kisah Alkitab, hendaklah kita melihat dosa kita juga di 这 dalamnya. 是群做的第一个榜样，第二个榜样， Demikian kita melihat teladan pertama dari Legion. Sekarang kita melihat teladan yang kedua. 他顺服耶稣的话。
yaitu legion rela untuk tunduk kepada firman. 你看20节的时候，其实耶稣是叫他去传福音，所以圣经就描写他去传扬耶稣，也就去传福音了。 Ayat 20 mencatat orang itu, legion pun pergi dan memberitakan Injil Yesus. 各位，这样的信心是真的，这样的信心是好的不行。 Maka iman si legion adalah iman yang sejati, iman yang sangat baik. 这样的信心跟污鬼是截然相反的。 Iman ini sungguh berbeda dengan iman kepercayaan setan. 各位，假信心会使你惧怕耶稣， Iman yang palsu akan membuat kita takut 你 Yesus. 会恳求他离开， Takut karena kita mau jauh-jauh saja dari 并且 Yesus. 你对福音会没有什么太多的感觉， Dan iman yang palsu akan membuat kita tidak ada perasaan khusus terhadap Injil. 甚至你会抵挡福音。 Dan bahkan membuat kita menolak Injil. 各位，教会里有不少的基督徒就是这样的假信心的。 Tapi saudara-saudara sekalian, justru banyak di dalam gereja orang-orang Kristen yang mempunyai iman 可能 palsu. 今天你就坐在这里， Mungkin 可能今天你就坐在这里， mungkin Bapak Ibu hari ini duduk di tempat ini. 你害怕耶稣， Mungkin kita sebenarnya takut Yesus. 并非出于你心里面的敬畏， Takut bukan karena kita mengasihi dan hormat pada Yesus. 而是自己故意犯罪，就像亚当一样，就躲起来逃避耶和华的面。 Tapi kita takut kepada Yesus karena kita sama seperti Adam yang telah berdosa, kita melarikan diri, menyembunyikan diri dari 也 dia. 不要传福音， Kita juga tidak mau mengabarkan Injil. 并非是出于你的软弱， Kita tidak mau bukan karena kita memang lemah, 而是因为你可能很不愿意自己被福音的能力来改变。 tapi mungkin hanya karena kita sendiri pun juga tidak mau diubah oleh kuasa Injil. 如果你是我现在所说的那一位， Kalau Bapak Ibu sungguh seperti apa yang saya 你 katakan, 心里面一定要悔改， saya ingatkan Bapak Ibu, hendaklah kita bertobat segera. 要悔改， Bertobatlah. 像群一样来求主来救我们。 Sebagaimana si legion, kita meminta Tuhan, selamatkanlah 我们 kita. 没有办法靠自己的。 Kita tidak sanggup mengandalkan diri kita sendiri. 最后我要快快的总结， Yang terakhir saya akan simpulkan dengan cepat, 一开始就讲了 yaitu apa yang saya sampaikan di awal, 伪父之人的3个特征。 yaitu 3 gejala orang yang dirasuki setan. 第一， Yang pertama, 往往力气很大。 mempunyai kekuatan fisik yang besar. 从这一点，我们看到我们其实很像群， Dari poin ini kita melihat kita mirip sekali dengan si 我 legion. 们把自己打造成一个在别人眼中好像很厉害，大家都佩服你，甚至到最后害怕你的形象。 Kita menunjukkan diri kita sebagaimana kita kelihatannya mempunyai kekuatan yang besar dan kita sanggup melakukan banyak hal di depan banyak orang. 其实恰好显明撒旦的权势在我们的身上， Tapi justru sebaliknya membuktikan bahwa kuasa setan menguasai diri kita. 我们的灵魂正在受着折磨， Dan jiwa kita sedang berada di dalam penyiksaan. 你活着也像个死人一样。 Sehingga kita hidup sebenarnya sudah mati. 第二，被鬼附的人一时恍惚， Gejala yang kedua dari orang kerasukan setan adalah pikiran mereka yang tidak jernih. 这一点我们再次看到我们很像群。 Dalam poin ini kita juga melihat diri kita sangat mirip dengan legion. 虽然有的时候也有良心的觉悟， Meskipun hati kita ada waktunya disadarkan dalam roh nurani, 却最终无法胜过自己里面好像有一个 legion 那样多的罪。 tapi pada akhirnya kita tetap tidak sanggup menang dari jumlah roh jahat yang begitu besar yang terus mengganggu di dalam diri kita. 被鬼附的第3个特征， Orang yang kerasukan setan, gejala yang ketiga adalah 认识耶稣。 semua kenal siapa itu Yesus. 这一点我们又看见我们很像群， Dalam poin ini kita juga melihat kita sangat mirip dengan si legion. 但是我要讲一句，我们更像的是附在它里面的那个真正的 legion。 Tapi yang ingin saya tekankan adalah kita sebenarnya lebih mirip dengan roh-roh jahat yang ada di dalam legion. 因此，我们还是会害怕耶稣。 Maka kita memang masih sering takut pada Yesus. 各位，这不是出于敬畏， Tapi bukan takut karena kita hormat dan mencintainya. 是因为犯罪。 Tetapi karena kita telah berdosa kepadanya. 今天这3个特征提醒我们： Hari ini 3 gejala ini mengingatkan pada kita. 如果今天你和那一个群一样， Bila kita hari ini diingatkan bahwa kita mirip sekali dengan si legion, 活着却仿佛是死在那个属灵的坟茔里的人， yaitu kita meskipun hidup tetapi kita sebenarnya sedang hidup di dalam pekuburan yang sudah mati. 耶稣可以救你， Tetapi ada jalan keluar, yaitu Yesus yang 他 menyelamatkan. 今天就可以救你， Dan Yesus hari ini juga mau menyelamatkan 他 saudara. 可以成为你生命中间永远的盼望。 Yesus juga demikian dapat menjadi pengharapan kita yang sejati dalam hidup kita. 我们一起祷告。 Mari kita bersatu di dalam doa. 主啊，我们在你面前承认自己是一个满身污秽的人， Bapa di surga, kami sungguh mengakui bahwa kami adalah orang yang penuh dengan kenajisan dan dosa. 我们很多的时候像群一样靠着自己的力量，依靠别人。 Seringkali kami seperti si legion, kami mengandalkan kemampuan diri ataupun juga mengandalkan pertolongan orang lain. 主啊，但是我们从来都没有得胜这些撒旦的权势、罪的权势。
Tetapi ya Tuhan, kami sungguh tidak pernah sungguh-sungguh menang dari kuasa dosa dan setan. 主啊，求你像怜悯群一样的你来找我们。 Ya Tuhan, kami mohon kasihanilah kami, carilah kami sebagaimana Engkau mengasihi dan mencari si legion. 主啊，我们软弱的时候，求主你的恩和爱来刚强我们。 Ya Tuhan, ketika kami lemah, kami mohon Engkau yang memakai kasih dan karuniamu untuk menguatkan kami. 主啊，我们绝望的时候，你提着群这个事件提醒我们，你是我们永远的盼望。 Dan ketika kami tawar hati dan kehilangan harapan, kiranya Engkau yang mengingatkan kepada kami sebagaimana Engkau menolong si legion, Engkau adalah pengharapan kami juga. 主啊，求你拯救我们，特别是我们中间，或许今天还有慕道友或者线上线下的，你都与他们同在。 Tuhan, tolonglah setiap kami, baik yang kami hadir di tempat ini, ataupun yang secara daring, ataupun juga orang-orang yang masih belum percaya. 因为主啊，诚然你今天已经来到我们的中间，正如你到了群的坟墓里一样。 Karena Tuhan, kami tahu Engkau hari ini telah hadir di tempat ini sebagaimana Engkau telah hadir untuk mencari si legion dalam 主 pekuburan. 啊，你让我们听见你的话，是因为你要拯救我。 Kami, ya Tuhan, kami yakin Engkau mau kami mendengar firman-Mu karena Engkau mau kami selamat. 主啊，你拯救这些世上的灵魂， Ya Tuhan, selamatkanlah jiwa-jiwa di dunia ini. 拯救他们来归向你。 Selamatkanlah mereka yang masih tersesat. 求主你与我们同在。 Kiranya Tuhan Engkau menyertai setiap kami. 奉耶稣基督的名，我们祷告。 Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin.